Kali ini kita akan membicarakan satu tajuk baru iaitu compressible flow. So in previous lesson, we learned about laminar and turbulent flow, ideal and real fluid. So in this chapter, we consider flow of gases in which the density changes significantly between points on a streamline. Such flow are called compressible flow. So di dalam sebelum ini kita telah belajar berkenaan dengan aliran laminar dan turbulent, maksudnya pasangan fenomena tersebut. Kita juga telah belajar ideal dan real fluid. So ideal ni adalah potential flow, maksudnya kita beranggapan bahawa tidak ada resistance yang berlaku, dan sekiranya resistance berlaku, selalunya akan berlakulah boundary layer. Oleh itu kita belajar ideal dan real fluid di dalam fluid mechanics 2 ini. Kemudian kebanyakan pengiraan kita akan beranggapan bahawa density tidak akan berubah. Maksudnya jika density tidak akan berubah, ia dinamakan incompressible flow. Maksudnya aliran tidak termampat. Okey, kemudian di dalam topik ini kita akan belajar satu keadaan iaitu lawan bagi incompressible flow dinamakan sebagai compressible flow. So compressible flow ini ialah bendalai yang kita boleh mampatkan. Kalau kita boleh mampatkan membawa maksud density bendalai tersebut akan berubah-ubah mengikut keadaan. Selalunya compressible fluid ini adalah gas. Kenapa? Kerana gas senang diubah. Kita panaskan sedikit, gas akan mengembang. So apabila gas mengembang membawa maksud density-nya akan menjadi lebih ringan. Oleh itu kita boleh faham, kita akan panaskan udara untuk belon udara, dan apabila udara dipanaskan, gas akan mengembang, so density akan mengurang. So apabila density mengurang, ia boleh naik ke atas. Okay, so kita boleh imagine kalau sesuatu ketumpatan itu kurang, ia akan timbul di atas air. So sama juga jika sekumpulan gas itu kita panaskan, ketumpatan dia akan mengurang, oleh itu dia akan timbul di atmosfera. Okay. So kemudian di dalam pembelajaran yang lalu, maknanya kita belajar di dalam incompressible flow, selalunya kita membicarakan dalam keadaan low speed, constant density, dan kita boleh menyelesaikan dengan menggunakan idea volume flow rate ataupun meter cube per second. Q sama dengan A time V. Dan kemudian kita akan menyelesaikan perkara tersebut dengan menggunakan Bernoulli equation. So ini adalah rumus yang selalu kita gunakan di dalam incompressible flow. Okay, di dalam rumus ini kita akan menyelesaikan masalah compressible flow. So compressible flow ini berlaku di antaranya ialah selain daripada pertambahan temperature. Okay, selalunya di dalam rumus ini kita beranggapan bahawa kita tidak fokus kepada pertambahan temperature. Ada sedikit yang akan kita melihat pertambahan temperature, tetapi kita akan melihat daripada sudut yang berbeza, iaitu dalam keadaan high speed dan juga di dalam keadaan density yang berubah-ubah disebabkan oleh tekanan, dan kita akan menggunakan mass flow rate. So maksudnya mass flow rate m dot di sini sama dengan rho A dan V. Okay. Dan kemudian need to be solved by its special equation. Dan yang paling utama sekali pelajar kena faham, di dalam compressible flow, Bernoulli equation cannot be used. So ini yang paling penting. So saya harap pelajar dapat faham, di dalam keadaan compressible flow, Bernoulli sama sekali tidak boleh digunakan. So maknanya kalau pelajar menggunakan Bernoulli equation, maksudnya adalah totally wrong. So maksudnya tidak ada markah jalan kerja atau sebagainya, kerana terlalu menyimpang daripada idea asal. So ini adalah m dot ataupun mass flow rate. Ini rumus yang akan kita gunakan, rho AV. Dan yang paling penting ialah Bernoulli equation cannot be used in compressible flow.
So yang ini saya bawa beberapa contoh compressible flow di dalam kehidupan seharian. Pertama sekali ialah cooking gas. Okay, kita tahu bahawa kita memasak menggunakan tong gas, tetapi kita perlu ingat gas tersebut kita akan mampatkan dan gas tersebut akan bertukar dalam bentuk cecair. So kemudian apabila kita nak masak, kita masukkan kepala gas tu. So maksudnya kita tekan dia keluar dan dia akan keluar semula dalam bentuk gas. So yang kedua, kita kata mampatan yang berlaku adalah kita mengisi angin di dalam tayar kereta kita. So maksudnya walaupun angin tersebut tidak berubah menjadi cecair, okay, tetapi berlaku mampatan di dalam tayar kita. So jadi yang itu saya harap pelajar pun faham. Nilai pressure yang dinyatakan di dalam instruction pada kereta adalah nilai pressure berdasarkan atmospheric pressure. Maksudnya kalau ada 230 Pascal, membawa maksud kita telah tambah pressure di dalam tayar sehingga ia berada 230 kilopascal di atas atmospheric pressure. Okay, yang ini saya harap pelajar boleh boleh faham berkenaan dengan gauge pressure dan juga absolute pressure. Okay, sebagai permulaan untuk compressible flow ini, kita kena melihat beberapa perkara, terutamanya ideal gas law, kerana kita akan mengira berdasarkan gas. Jarang kita dapat cecair yang boleh dimampatkan. Secara teoretikal, kita boleh mampatkan air, tetapi ia memerlukan kira-kira 23,000 kali ganda tekanan untuk mengubah tekanan air menjadi 2 bar. So jadi maksudnya impossible lah. Kita anggap di dalam real application, kita kata air akan bertindak sebagai ataupun kita kata air lah. Sebab cecair mungkin jenis alkohol dan sebagainya masih boleh sedikit dimampatkan. Tetapi untuk air kita anggap ia adalah sebagai incompressible flow. So in this chapter, we consider flows of gases in which the density changes significantly between points on a streamline. Such flows are called compressible flow. So the first idea in this topic is the ideal gas law. So saya rasa pelajar telah belajar berkenaan dengan perkara ini di dalam thermodynamic ataupun applied thermodynamic. So rumus yang terlibat adalah P sama dengan rho RT. Di mana P di sini adalah pressure, selalunya kita ukur di dalam absolute pressure. So rho di sini adalah density, R adalah specific gas constant dan T adalah absolute temperature in Kelvin. So selalunya kita akan mengira berdasarkan Kelvin kerana 0 darjah Celsius selalunya akan menyebabkan pengiraan kita menjadi cacat. So bila kita letak 0, semua sekali tak berubah. Okay. Semua sekali menjadi 0, so jadi dia akan mencacatkan pengiraan. Selalunya kita akan menggunakan Kelvin dan saya harap pelajar faham bahawa 0 darjah Celsius adalah sama dengan 273 Kelvin. So ini adalah basic idea yang pelajar perlu faham. So berkenaan dengan ideal gas law, saya akan terangkan secara ringkas kerana pada dasarnya pelajar telah faham perkara ini di dalam tajuk thermodynamics. Antara yang paling penting di dalam pengiraan ideal gas law ni adalah berkenaan dengan specific gas constant. So jadi idea untuk mengira specific gas constant adalah seperti yang ditunjukkan di sini. Kita ada menggunakan universal gas constant dibahagikan dengan molecular mass of gas. Okay, tetapi saya fokus kepada air, kepada udara sahaja. Kerana apa? Kerana udara mempunyai campuran beberapa jenis gas. Kita ada bukan oksigen sahaja, kita ada oksigen, nitrogen, argon dan sebagainya. Oleh itu, kami perlu tunjukkan supaya pelajar faham cara pengiraan gas constant untuk udara ini. So idea dia adalah universal gas constant dibahagikan dengan molecular mass of air. So universal gas constant boleh dah ditulis sebagai 8,314 joule per kilomol Kelvin dibahagikan dengan molecular mass of air yang kita anggap sebagai 28.97 mengikut American Standard Calculation.
So jadi kita kata memadai untuk kita ingat molecular mass of air adalah 28.97. Kerana apa? Kerana di dalam udara yang kita hirup sekarang ini, kita kata ia adalah campuran beberapa jenis gas. Oleh itu kita kata ia perlu special calculation memadai untuk kita ingat sebagai 28.97. Oleh itu, hasil ratio ini menghasilkan specific gas constant for air equal to 287 joule per kilogram Kelvin. Jadi saya harap pelajar, sekiranya soalan menggunakan air, udara, sila gunakan nilai R sama juga dengan 287. So contohnya, sekiranya kita perlu untuk mengira specific gas constant for carbon dioxide. So kita boleh mengira dengan cara ini. Rumus untuk universal gas constant 8314 dibahagikan dengan 44. Yang ini saya harap pelajar faham. Carbon sama juga dengan 12. Oksigen sama juga dengan 16. So kita darab 2. So kita dapat 44. So ia akan menghasilkan 189 joule per kilogram Kelvin. So yang ini adalah khas untuk karbon dioksida. Tetapi untuk udara, sila gunakan nilai R sama dengan 287. Kemudian beberapa rumus asas yang terlibat di dalam ideal gas law boleh didapati dalam rumus ini. Dan saya harap pelajar boleh membuat rujukan untuk termodinamik. So antaranya adalah nilai R tersebut sama juga dengan CP tolak CV, iaitu CP adalah specific heat at constant pressure dan CV adalah specific heat at constant volume. Kemudian kita ada ratio of specific heat. Ditulis di dalam bentuk K ataupun gamma. Dan nilai K tersebut adalah CP dibahagikan dengan CV. Oleh itu, ada sesetengah buku yang menggunakan rumus ini. So, kita ada CV sama dengan 1 tolak 1 over K tolak 1R dan CP sama juga dengan K over K tolak 1R. Dan perkara ini saya harap pelajar ingat, saya cuma listkan beberapa equation yang kita akan gunakan untuk membuat satu equation nanti. Dan untuk udara, so spesifik untuk air, okay, udara, nilai K adalah 1.4 dan nilai 1 per K tolak 1 adalah 2.5 dan K over K tolak 1 sama dengan 3.5. Saya harap pelajar dapat ingat yang ini kerana soalan kita banyak menggunakan udara sahaja. Okay, walaupun mungkin ada 1-2 soalan menguji kefahaman pelajar dengan menggunakan gas yang berlainan. So saya harap pelajar ingat bahawa udara adalah terdiri daripada gabungan beberapa jenis gas. Oleh itu, nilai untuk udara selalunya telah ditetapkan mengikut standard. Dan kemudian daripada ideal gas law, kita boleh ringkaskan hubungan di antara temperature dan pressure dan juga density seperti yang ditunjukkan di sini. So saya tidak, maknanya kita di dalam fluid mechanics 2, dengan beranggapan bahawa pelajar telah benar-benar faham perkara ini di dalam topik thermodynamic dan applied thermodynamic. Oleh itu kita akan ringkaskan kepada rumus sahaja. Diharapkan pelajar dapat ingat rumus ini. So T2 over T1 sama dengan P2 over P1 kuasa K tolak 1 per K dan P2 over P1 sama juga dengan rho 2 over rho 1 kuasa K. So maksud simbol tersebut dinyatakan di dalam slide ini. Kemudian di dalam topik ini juga seringkali dinyatakan dua terms berikut, iaitu adiabatic process dan juga isentropic process. So adiabatic process ialah in thermodynamics, an adiabatic process is one that occurs without transfer of heat or matter between a thermodynamic system and its surrounding. In an adiabatic process, energy is transferred to its surrounding only as work.
The adiabatic process provide a rigorous conceptual basis for the theory used to expound the first law of thermodynamics, and as such, it is a key concept in thermodynamics. So, di dalam topik ini, kita akan fokus perpindahan ataupun proses yang berlaku adalah adiabatic process. So adiabatic process ni maksudnya ialah without transfer of heat, tidak ada heat transfer. Maksudnya tidak ada tenaga yang hilang melalui perpindahan haba. Maksudnya kita anggap jika ia berubah daripada A ke B, dia boleh balik semula daripada B ke A. So itu ideanya kerana kita kata tidak ada energy losses. Dan kemudian kita kata adalah isentropic flow, and isentropic flow is a flow that is both adiabatic and reversible, means no losses. That is, no heat is added to the flow and no energy transformation occur due to friction or dissipative effect. So isentropic flow mengatakan bahawa tidak ada pertambahan tenaga atau kehilangan tenaga, tidak berlaku friction, maksudnya kita tidak mengambil kira friction yang berlaku, dan kita kata ia adalah reversible. So maksudnya selalunya dia akan cakap di dalam tajuk ini dua-dua sekali. Dia akan cakap okay, process is adiabatic process and the flow is isentropic flow. Kerana ini kita kata adalah a key concept in thermodynamics. So, kita belajar masih lagi dalam peringkat awal untuk compressible flow ini. Oleh itu kita tidak mengambil kira resistance yang berlaku di sepanjang aliran udara tersebut di atas sistem ataupun di atas objek. Okay. Kalau katakan secara serius, kita perlu mengambil kira boundary layer yang berlaku, kita perlu mengambil kira separation yang berlaku dan wake yang berlaku, dan akhirnya kita perlu mengambil kira thermal boundary layer yang berlaku, perpindahan ataupun heat transfer yang berlaku di antara udara panas dengan objek ataupun permukaan yang panas kepada aliran fluid tersebut. Okay, so yang ini kita kata kita tinggalkan sementara waktu kerana kita perlu faham konsep asas di dalam compressible flow.